Okay, hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bro Video. So, Bro Video hari ni nak ajar korang macam mana korang nak buat installation hardwire. Okay, apa tu hardwire sebenarnya? Okay, hardwire ni sebenarnya dia akan support korang punya dashcam untuk 24 hours. Okay, so bila contohnya normal kebanyakan dashcam kita tak record 24 hours lah. So, untuk record 24 hours, untuk maksudnya power yang berpanjangan, so korang memerlukan hardwire. Okay, so susah ke senang ke? Okay, itu adalah antara soalan yang timbul lah. So bagi Bro Video, benda ni tak susah, tapi agak susah kalau first time lah. Okay, so macam kita orang memang hari-hari sehari 5-6 biji kereta, so dah jadi terbiasa. So sekejap. So kalau untuk permulaan dulu pun kita orang buat dalam 2-3 jam juga untuk satu kereta. Itu adalah permulaan, biasalah. So orang cakap kalau belajar tu kena belajar berjalan dulu baru boleh berlari. So sekarang ni kita orang berlari. Okay, untuk hardwire ni senang, tapi korang memerlukan tools. Okay, kena ada tools. Tools dia memang kena ada. So apa tools yang korang kena ada? Paling wajib korang ada adalah first adalah ni. So ni adalah test pen. Okay, so selalu kita test pen yang kat elektrik. So yang ni adalah test pen kat kereta. So yang ni kita akan cucuk dekat ground. So kita akan cucuk kat fuse. Okay, ni adalah test pen. Okay, so yang kedua adalah yang ni kita panggil multimeter. Okay, so yang ni adalah multimeter. So kita orang tak guna fuse ni sebenarnya. So kita orang gunakan multimeter. Dia adalah lebih tepat dan kita orang lebih macam suka pakai yang ni lah. Dia lebih spesifik dan dia ada keluar power yang voltage yang keluar. Okay, seterusnya korang kena ada universal spanner lah. So mostly setiap kereta selalunya 10 size 10 ataupun 12 lah mostly, tapi kita orang ada banyak juga, tapi yang ni adalah yang selalu digunakan. Okay, seterusnya kita kena ada tools adalah plier. So yang ni ada dua, satu adalah untuk pegang ataupun tarik fuse, ataupun korang ada fuse holder dekat kereta korang, ada fuse holder, ataupun korang boleh guna plier muncun tirus ni, dan juga boleh potong wire, boleh tarik wire. Okay, seterusnya kita ada ni crimping tools. Crimping tools, rasanya crimping tools aku. Okay, ni so crimping tools ni untuk apa? Crimping tools ni untuk korang ketatkan hardwire ataupun adapter. Okay, sebab kalau korang gunakan plier, dia akan tercabut tau. So korang kena ada benda ni, crimping tools. Guna tangan sekalipun dia memang kuat, tapi still tercabut sebab dia tak betul-betul grip. So tapi kalau guna benda ni, okay, contohnya nantilah kita yang ni kat table, kita akan pergi sekejap lagi. Bila habis yang ni, kita akan pergi kepada on-site. So kita akan tunjuk macam mana nak crimp dia. Apa beza dia crimp yang ni dengan crimp dengan plier. So itu adalah satu sebab juga. Bila korang guna macam tu, dia akan menyebabkan korang punya dashcam tu on off kadang-kadang, sebabnya dia wire dia tak rapat. Okay, so next adalah wajib lah. So korang kena ada hardwire. Okay, hardwire kita ada yang ni adalah 4 cut off. So tengok ada hardwire yang ada satu cut off. So ada cut off. So hardwire ni korang kena ada juga mesin. So adalah ni adalah mesin tester yang ke sebelah sini. So mesin ni adalah untuk kita test sama ada hardwire kita berfungsi atau tidak. Dan juga kita nak tengok pada cut off berapa yang dia cut off. Okay, so dan last sekali adalah kita orang akan gunakan fuse. Fuse dengan adapter. So ni adalah fuse lah. So ada banyak fuse jenis. So korang boleh tengok ni adalah dia kereta sebenarnya ada 5 jenis fuse Okay, so kat depan saya ada 5 juga. So setiap kereta yang datang semua fuse berbeza-beza. Kalau tanya saya nak kata sama model, setiap model pun berbeza, setiap tahun pun berbeza-beza. So apa yang kita orang ada kat sini, kita orang ada ke semua fuse. So ni adalah micro 3. Yang ni yang paling susah dapat lah, micro 3. Yang ni selalunya dekat Ford Ranger ataupun kereta Ford dan juga kereta-kereta konti. Ni adalah dia 3. Dia 3 fuse, nampak? Ni adalah fuse micro. Okay, yang ni mostly guna untuk kereta apa lah selalu guna? Honda. Okay, ini adalah selalu guna Honda. So yang ni adalah basic lah. Dia paling basic sekali adalah dua ni, micro dengan mini. Okay, ni adalah mini. Dua yang ni dia tak ada kaki. Micro tak ada kaki, mini ada 2 kaki.
Okey, yang mini ni selalunya dekat Toyota. BM dengan Merc pun yang ni, tapi BM dengan Merc mostly yang ni pun ada juga. Standard. Tapi standard ni kereta kancil pun ada. Wira kereta lama pun pakai standard. Saga pun, Proton pun pakai micro. Tapi nak senang sebenarnya, sebab kita orang pun nak kata accuracy tu tak adalah betul. Tapi apa yang korang boleh buat adalah korang cabut fuse tu. Korang cabut and then korang boleh tengok dia jenis macam mana. Okey? Tak perlu panjang lebar, kita terus pergi ke kita punya kita pun terus pasang kat kereta. Okey, jom. Okey, so kita dah tahu dia punya fuse kat mana. So, kita buka. Dia setiap kereta berbeza-beza Contoh kalau macam Mazda selalunya ada kat sini. Proton selalunya dekat tepi. Dekat Toyota selalunya kat bawah. And then dekat Honda selalunya dekat atas. Tu adalah average lah. Tapi setiap ada kereta berbeza-beza. Contoh macam Toyota Vios kat dalam dashboard ni. So kereta punya tempat fuse berbeza-beza. So kena tengok menu book. Okay, so ni adalah kita punya fuse. So ni adalah critical fuse. Okay, so ni adalah yang kita dah pasang lah. So Bro Video akan tunjuk lagi sekali je lah. Okay, so ni adalah fuse pillar. Fuse pillar tadi adalah untuk tarik fuse lah. So korang boleh guna yang ni, ataupun korang boleh guna fuse pillar, ataupun korang boleh guna pelayar muncul tirus. Okay, so yang ni, so dia dua boleh tarik. So dua-dua boleh tarik lah. So kalau korang nak tahu korang pakai fuse apa, korang boleh ambil dekat spare. Spare selalunya dekat sini lah. So 1, 2, 3. So korang boleh ambil lah. Okay, ni adalah spare punya fuse. Okay, so korang boleh nampak ni adalah micro lah. Okay, so mostly semua sama lah kecuali konti. Konti dia akan bercampur. Dia ada micro, ada mini, ada standard. Dia ada banyak dalam tu. Okay, so apa yang korang perlu buat adalah korang ambil test pen. Test pen. Okay, so ni adalah test pen. Korang cari tempat ground. Contohnya macam ground dia kat sini. Ni adalah tempat ground. Ground ni adalah tempat yang ada besi dan dia ada skru sebab korang nak letak dia punya wire yang tu. So kalau korang perasan yang hard wire ni dia ada 3 wire. Okey, kalau CP kita guna 3 hard wire. So kalau ada dashcam lain yang guna 2 hard wire je, dia hanya guna 2 ni. Okey. So ada juga yang hanya guna 2 ni. Okey. So setiap hard wire berbeza-beza. Macam CP kita guna 3 wire. Sebabnya bila matikan enjin dengan hidupkan enjin, kita punya mode adalah berbeza-beza. Okey, so good. So ground ni kita akan letak dekat sini lah. So kita kena buka skru dan kita tapau balik. Okay, so apa kita perlu buat, kita test dan kita ambil fuse ni untuk test kat mana fuse macam ni. Ni adalah contoh dia. So korang perlu tap dia ada lampu ke tak ada. Okay, so ni maksudnya ada. So ni adalah bateri. Enjin tengah matikan enjin tapi dia nyala. So korang boleh, ni adalah fuse yang ada bateri. So korang kena tap satu cari. Tapi yang penting sekali, lepas korang cari, korang kena monitor juga. Okay, so selalunya kita akan check dekat manual book lah. Okay, sekejap So kat sini pun ada belakang kompartmen ni. Iya. Okay, kat belakang ni ataupun dekat buku. So korang boleh buat refer 2 lah. Sekejap. Yang ni. Okay, so apa yang kita buat adalah kita selalunya ACC, kita akan cari ACC terus lah. So macam yang ni 5A ACC yang ni. So kita akan test. So kita orang lebih suka guna multimeter lah. Ni dah on Okay, so satu kita cucuk ke ground, satu lagi kita orang akan check kat sini. So maksudnya tak ada power. Kalau tadi yang ni ada power. Okay, so ni kau nampak. So yang ni adalah satu dekat ground, satu lagi korang pergi tengok dekat sini. So dia akan naik dia punya power 12.66. So maksudnya tu adalah bateri korang lah. So pergi cuba start engine ni. So ni adalah ACC. So kita nak test. So ACC ni bila start engine baru dia ada power. So korang perlukan, korang boleh start engine dulu, ataupun korang boleh guna 2, atau minta tolong customer sendiri, ataupun korang boleh minta tolong siapa yang ada untuk start. Okay, so tu dah naik. Okay, Hadkan mood dengan Era Voice Radin dan Daniel featuring start. Kapil. Era Music Hit terbaik. Okay, so dah naik. Okay, matikan. Okay, so bila mati dia tak ada power. Okay, so kita akan gunakan yang tu. Tu adalah ACC. So yang kedua kita kena cari dia punya bateri. So bateri selalunya kita akan gunakan hazard lah. So cari yang hazard, ataupun kalau macam tengok kepada yang ni dia orang gunakan
Yang ni diorang gunakan yang kosong. Korang boleh gunakan yang kosong juga, ataupun korang cari yang hazard. Contohnya macam kat sini kalaunya selalunya hazard horn pun hazard. So korang kena test satu-satu lah yang mana yang ada power. Bateri is bila korang matikan enjin dia ada power. Okay. So yang ACC adalah bila korang start enjin dia ada power, bila matikan enjin dia tak ada power. Okay. So dua tu. So yang warna biru ni, yang warna dia ada tulis ACC adalah pergi kepada ACC. Maksudnya bila start enjin dia ada power, bila matikan enjin dia tak ada power. Okay. So yang ada bateri ni korang kena cari yang bila matikan enjin dia ada bateri juga. Okay. So faham? So dah dapat yang ni. So apa yang korang perlu buat adalah yang ni tadi, fuse tadi Okay, so ni adalah adapter. So yang ni, so kita kena gunakan crimping tool tau. Crimping tool. Okay, ni saya akan tunjukkan dulu kalau korang guna plier. Okay, contoh sekejap. Apa beza korang guna plier dengan crimping tool? Okay. Okay, ni adalah contoh bila kita gunakan plier. Okay, so so dia, contoh dia macam ni lah. Okay, so bila jadi macam ni dia tak berapa fit tau. Okay, kita test, tak apa, kita test. Yang kedua, kita akan gunakan crimping tools. Nama dia sedap kan tu. Okay, so crimping tools ni senang je. So memang dah. Okay, kita try tarik cabut ke? Dia yang ni tak terus cabut. Yang ni kuat sikit lah cabut dia. Faham? Sebab dia punya grip tu dalam tu lebih, tengok betul-betul grip rapat tu. Nampak beza dia dalam? Nampak? Tak nampak? Nampak. So dia nampak beza kan? Okay. So bila korang dah tap, korang kena adapter balik. Okay. So satu lagi korang perlu buat adalah test aliran positif ataupun negatif. Okay, macam mana nak test aliran positif atau negatif? So apa yang korang buat, korang kena cari positif, aliran positif dengan positif tau. So positif adalah yang ada aliran api tadilah. Okay, so macam yang ni test. So ada yang belah sini adalah negatif. Okay, so apa dia punya, so benda ni adalah dia akan bergantung kepada kedudukan fuse korang lah. Okay, so macam mana korang nak letak? Tadi korang dah, yang belah sini adalah belah yang positif, ini adalah belah negatif. So kalau belah sini positif, korang letakkan fuse asal dekat sini. Contoh kalau 5A, dekat sini 5A lah. So fuse yang dashcam adalah dekat belakang dia. Okay, pening kan? So tak apa, kalau macam korang macam rumit sangat, tak apa, tapi korang kena cari fuse yang sama mah. Okay, selalunya kita orang akan bagi yang 10 mah lah. So korang cari je yang 10 mah, maksudnya 10 mah sini, 10 mah sini. So korang cucuk je. So tak perlu nak test positif dia, sebab aliran dia sama je semua. Sebab dia positif negatif. Yang tu nak cari positif negatif adalah nak tentukan kat mana adalah kedudukan fuse yang asal. Okay, sebabnya contoh korang ambil kat sini, fuse kat situ ada banyak, ada 7.5, ada 5, ada 10, 5. Okay, so kalau korang ambil yang 5, korang kena make sure yang 5 tu duduk dia kat sini, bukan kat sini. Okay, so kalau korang letak kat sini, dia jadi tak, aliran dia tak betul lah. Okay, so kena letak 5 kat sini, dan barulah yang 10 yang dashcam punya kat sini. Okay, so just cucuk je. Okay, so tak perlu panjang banyak cerita, panjang lebar. Kita just, okay, so kita just so yang ni adalah 10-10, tak ada hal. Kita cucuk je. Kalau 10-10 tak ada masalah, cucuk saja. Okay, so contoh kalau yang ni juga, yang ni pun sama 10-10. Bila 10-10 cucuk je. Tak payah cakap banyak. And then kita punya yang ni, dia punya ground. So apa yang korang buat adalah korang buka, lepas tu masukkan celah ni. Sekejap saya tunjuk. Okay, ni adalah dia punya ground. So ni masuk je kat celah ni, masuk je kat sini boleh, kat situ boleh. Lepas tu ketatkan, make sure ketat betul-betul Okay.
Okey, dah ngam. Okey, satu lagi adalah sebelum korang buat wire-wire ni, make sure benda tu detach kat sini dulu lah. So make sure benda tu dah perfect, dah jadi, barulah korang pasang dia punya hard wire. So ni adalah dashcam yang bila dah on parking monitor. So korang pergi dekat setting, so pergi dekat resolution. Oh sorry, sini, pergi bawah lagi, parking monitor. So kita ada dua, time lapse record dan motion. Kita ambil motion. Okey, lepas tu dia akan ada lambang P kat sini, nampak? Ini adalah lambang motion. Okey, so dia akan keluar exit tu parking monitor, maksudnya dia akan masuk parking monitor lah. So dia akan standby je bila ada movement, sebab ada kereta lalu. So bila dia detect ada pergerakan dekat belakang, dia akan rekod selama 10 saat selagi pergerakan tu, setiap pergerakan. So dia kena tunggu 10 saat habis baru dia akan padam. Susah lah, belakang takkan habis ni. So maksudnya macam tu lah, bila ada movement dia akan rekod. Okay, itu je, simple je cara nak pasang parking monitor. Okay, so kalau macam korang macam rimas nak beli barang-barang semua ni, okay, nak cari satu-satu semua, jangan risau, korang just bawa kat kita orang hanya charge pemasangan untuk hard wire saja RM50 saja. Dia punya charges RM50 dan dia punya hard wire adalah RM80. Okey, itu je dia punya charges. So baik susah ke senang ke, kita orang punya adalah price adalah fix saja. RM50 untuk upah pemasangan hard wire. Okey, RM80 kita lah untuk hard wire. Itu adalah untuk yang brand CP lah. So kalau contoh ada lain yang tanya, bang, kalau saya bawa kamera saya boleh, tapi charges dia bukan RM50 lah, RM80. RM80 untuk kereta normal, dan kereta konti kita akan charge lagi RM20. So dia akan jadi 100 kalau kereta konti untuk hard wire. So itu saja daripada kita orang lah untuk episod kali ni. So next episode kita akan tunjuk macam mana korang untuk tengok hard wire SP4. Kita akan test guna SP4 pula dan dekat kereta konti. So ni adalah kereta, orang kata kereta lokal lah, kereta biasa. So kita akan next episode kita akan buat korang. So untuk kereta konti pula. So jangan lupa subscribe YouTube Kasih Store, dan jangan lupa untuk tekan like button, share semua. Okay, Assalamualaikum, semoga bermanfaat. Bye bye.